Allah mak, aku tak dapat ni Astagfirullahaladzim. Dah? Sekejap. Okey, bismillah. Mulakan. Okey, bismillah. Mulakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati sekalian, program akan bermula sebentar saja lagi. Jadi, terdapat beberapa peringatan mesra yang ingin saya maklumkan sebelum program kita bermula. Yang pertama, para hadirin diminta untuk menutup mikrofon sepanjang program ini berlangsung. Yang kedua, para hadirin diingatkan untuk mendaftar di link pendaftaran yang kami akan berikan di ruangan komen Facebook Live ini. Dan yang terakhir, link kehadiran akan diberikan pada akhir program ini. Oleh itu, para hadirin diminta untuk kekal sehingga akhir program bagi mendapatkan e-sijil untuk program ini. Baiklah, sukacita saya ingin mengingatkan para hadirin untuk berkongsi pautan live ini kepada rakan-rakan, kenalan dan keluarga supaya lebih ramai mendapat manfaat daripada program ini. Bagi hadirin yang ingin bertanyakan sebarang soalan atau mempunyai sebarang kemusykilan, para hadirin boleh mengajukan soalan itu di ruangan komen live Facebook ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Encik Zulkarnain Hassan Basri, Pengerusi Jepandawa Center. Yang dihormati Prof. Dr. Afandi Madrani, Dekan Akademik Pengajian Islam Contemporary yang diraikan Zakira Imana, Anis Husna, Muhammad Afiq, Sofwan Ahmadun dan Saiful Azri selaku speaker kita pada pagi ini. Dan seterusnya, barisan pensyarah Akademik Pengajian Islam Contemporary, ahli jawatan kuasa program, hadirin dan hadirat yang sudi bersama-sama bagi menjayakan program pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya, Afwani Najah binti Abdul Jamil, selaku pengerusi majlis anda, mengucapkan selamat datang ke sharing season pengalaman menjalani latihan industri di Jepandawa Center Osaka. Baiklah, bagi memberkati program kita pada pagi ini, saya menjemput Ahmad Fauzan bin Adnan bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Kau berkatilah majlis kami pada pagi ini dengan rahmat-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan kami. Justeru Kau jadikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini dan hari-hari yang mendatang sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, rahmatilah kami dengan kasih sayang-Mu. Hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu. Muliakanlah kami dengan kemuliaan akhlak dan pekerti. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kekuatan rohani dan jasmani. Cetusan idea dan gerakan minda untuk membimbing diri sendiri, rakan-rakan kami agar kami dapat menjadi penjana masyarakat, bangsa dan negara kami ke arah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وخصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان في الدنيا والآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Fauzan bin Adnan atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, untuk pengetahuan semua, program ini bertujuan untuk menceritakan pengalaman alumni intern yang menjalani latihan industri di Japan Dawa Center di Osaka, Jepun. Mereka yang terlibat dalam aktiviti dakwah, mempelajari budaya Jepun dan berinteraksi dengan Muslim tempatan. Oleh itu, program ini memberi mereka pengalaman yang sangat berharga dalam memahami peranan dan cabaran umat Islam di negara lain. Baiklah, program ini diteruskan lagi dengan mendengar sepatah dua kata dari Encik Zulkarnain Hasan Basri, pengasas Japan Dawa Center. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Fani, kerana sudi atau menjalankan tugas yang cemerlang, gemilang tu hari ini. Alhamdulillah. Seperti biasa, Fani moderator JEC yang popular dengan interviewnya. Dan kepada yang bahagia, Profesor Dr. Muhammad Afendi Marani selaku Dekan Fakulti Akademi Pengajian Islam Contemporary, juga sahabat saya Dr. Sarijuddin, Dr. Nurul Huda, Dr. Nadia dan Dr. Amal serta barisan pensyarah yang lain dan speaker alumni intern JDC iaitu Sofwan, Fauzan, Afwani, Anis, Afiq, Saiful dan juga tak lupa juga dengan yang utama Zakirah, kerana kongsikan pengalaman anda berada di Jepun sini. Saya selaku Presiden Japan Dawa Center, Zulkarnain Hasan Basri, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada staf-staf ataupun kepada intern JDC dan juga kepada pihak Akademi Pengajian Islam Contemporary kerana ingin berkolaborasi bersama kami dalam mengadakan program webinar tentang pengurusian nilai industri di JDC. Untuk kebutuhan semua, JDC ini dibina daripada wakaf dana majoriti daripada rakyat Malaysia, khususnya untuk memaju pengembangan Islam di Jepun. Ya. Ada juga segelintir daripada sumbangan daripada warga Singapura dan juga warga Brunei dan juga warga Indonesia. Tapi majoritinya adalah warga Malaysia. Dan sebagai pendakwah, ya, saya memahami keadaan di Jepun, di mana jika kita berikan mereka informasi Islam, amat mudah mereka untuk menerimanya. Kerana mereka di sini digolongkan dalam golongan ummiyin, iaitu mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi untuk tuan-tuan semua, doktor-doktor, mereka mampu menerima informasi Islam, tetapi sebagai informasi. Ya, kita boleh berdakwah dengan mereka sebagai informasi. Masih belum lagi mampu masuk ke dalam hati mereka. Tetapi untuk memasukkan iman ke dalam hati mereka, mereka perlu berkawan dengan Muslim. Dan bila mereka berkawan dengan Muslim, barulah mampu melihat Islam yang sebenar. Iaitu kita perlu membawakan produk Islam kepada mereka, iaitu pelajar-pelajar intern daripada UiTM sendiri yang merupakan produk Islam yang dilahirkan daripada Malaysia. Dengan produk-produk inilah barulah mereka mampu memasukkan iman ke dalam hati kita. Ialah seperti kita membeli kereta, kita tengok katalog saja. Dah canggih dah. Dah tengok katalog dan canggih, tapi adakah kita akan membeli hanya dengan katalog? Tidak. Kita perlu tengok kereta, lihat sendiri. Kadang-kadang kita kena test drive kereta tu, barulah kita beli. Samalah seperti macam Islam, ya. Mereka hanya menerimanya sebagai katalog.
Kita tak nak begitu. Label kita ialah kita nak mereka menerima Islam sebagai satu yang mereka rasa, dan produk-produk daripada UiTM lah yang bakal mampu mengembangkan Islam di Jepun. Dan inilah tujuan kami membawa intern-intern ini ke Jepun, iaitu memberi peluang kepada warga Jepun untuk melihat sendiri apa itu Islam. Bukan sebagai informasi, tapi lebih kepada berdakwah. Dan dengan inilah lebih ramai mereka mampu memeluk Islam. Dan sebagai saya sebagai pendakwah melihat sendiri, informasi saja tidak akan mampu memberi mereka kekuatan untuk memeluk Islam, tetapi bersahabat dengan mereka. Jadi saya berbesar hati untuk memberi peluang ini kepada pelajar Malaysia, khususnya yang berlatar belakang pengajian Islam, untuk datang ke Jepun serta menjalani latihan industri bersama Japan Dakwah Center, di mana bidang halal juga merupakan salah satu bidang dakwah untuk memperkenalkan Islam kepada warga Jepun. Ya, mereka juga amat kekurangan tentang ilmu-ilmu halal. Oleh itu, kami di JC membuka peluang kepada semua pelajar yang ingin menjalani latihan industri, khususnya pelajar yang berminat dengan adat dan budaya Jepun, serta minat untuk bersama-sama berdakwah kepada warga Jepun untuk menyertai latihan industri bersama kami. Ya. Di samping warga Jepun dapat merasai produk Islam, kita Muslim juga dapat belajar banyak daripada budaya Jepun yang sangat selari dengan Islam. Oleh itu, program ini dikatakan win-win, ya, di mana pelajar-pelajar pun akan dapat pengalaman yang baik melihat Jepun, di samping sama Jepun orang Jepun mampu melihat Islam. Dan semoga lebih ramai lagi kedatangan pelajar UiTM ini akan menghasilkan pahala yang berganda-ganda kepada doktor, profesor dan juga setiap orang yang terlibat, dan semoga dengannya Islam akan mampu berkembang Jepun. Dan oleh itu semoga galakan pelajar-pelajar ini daripada doktor akan menghasilkan pahala yang berganda-ganda kepada doktor dan tim, supaya kita sama-sama berkongsi pahala, dan supaya di akhirat nanti kita jumpa reunion balik di akhirat nanti. Ya, syurga ni besar. Kalau kita nak bersama-seorang tak seronok. Kita kena beramai, kita kena berkumpul. Lebih ramai, lebih bagi seronok. Jadi syurga ni bukan untuk kita seorang. Mari kita ramai-ramai masukkan ke syurga, dan mari kita ramai-ramai masukkan Jepun ini ke syurga. Dan mari kita ramai-ramai minta supaya apa yang kita lakukan ini Allah balaskan dengan pahala yang berganda-ganda, supaya dengan tim-tim yang telah pun berada, Sofwan ataupun Afwani, Fauzan, Anis, Afiq, Saiful dan juga Zakira yang telah lama berada di JDC, supaya tengah ini menjadi pahala kepada anda juga untuk kita sama-sama meraihkannya nanti. InsyaAllah, semoga Allah berkati semua apa yang kita lakukan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkarnain atas ucapan yang sangat bermanfaat yang diberikan tadi. Okey, usai sudah sedikit perkongsian daripada Presiden kita. Jadi, sebelum kita beri gambaran yang lebih jelas melalui perkongsian kita pada pagi ini, eloklah untuk kita saksikan montaj bagi projek yang sedang dijalankan oleh Japan Dakwah Center. Islam adalah agama terpantas berkembang di Jepun. Namun, 1 daripada 5 warga Muslim Jepun tidak berpeluang untuk merasai keindahan ataupun menghayati Islam yang sebenar. Alhamdulillah, pada tahun 2021 lahirlah Japan Dakwah Center di Osaka yang kutipannya adalah hampir 100% daripada rakyat Malaysia yang berjumlah sekitar 4 juta ringgit. Dan alhamdulillah dengan tertubuhnya Japan Dakwah Center, kita berjaya menganjurkan pelbagai program untuk memperkasakan Muslim di Jepun. Untuk memastikan kejayaan berterusan, kita di Japan Dakwah Center mempunyai 4 fokus utama. Memberi latihan industri, memperkasakan mu'alaf, memperkasakan wanita Jepun dan memelihara akidah. Apa yang merangsangkan secara purata seramai 3 orang warga Jepun memeluk Islam di Japan Dakwah Center semenjak ia ditubuhkan pada tahun 2021 setiap bulan.
Sehingga kini telah banyak usaha sama yang diadakan daripada dalam dan luar negara, terutamanya daripada Malaysia, untuk bertukar kepakaran dan juga idea-idea baru dengan center kita ini. Maka dengan ini kami akan membina Masjid Ad-Dakwah yang 4 kali ganda lebih besar daripada Japan Dakwah Center yang berada di Osaka sekarang. Sekarang saya berada di tapak Masjid Ad-Dakwah yang juga merupakan Japan Dakwah Center yang kedua di Wakayama. Alhamdulillah, tapak ini telah pun kita miliki. Lokasi tapak yang strategik di tengah bandar raya Wakayama yang juga berhampiran dengan stesen kereta api Wakayama. Demi memenuhi demand yang bertambah, tapak ini merupakan 4 kali lebih besar daripada Japan Dakwah Center yang di Osaka ketika ini. Sekarang, kapasiti maksimum kita adalah sekitar 50 orang sahaja. InsyaAllah dengan adanya bangunan baru ini, kita akan mampu menampung sehingga 200 orang pada satu masa yang sama. Jepun kita boleh ibaratkan seperti sleeping Muslim. Lalu siapa yang akan mengejutkan mereka? Kita semua yang akan mengejutkan mereka. Kenapa? Kerana budaya Islam di negara kita paling mudah diterima oleh mereka. InsyaAllah Masjid Ad-Dakwah yang merupakan Japan Dakwah Center yang kedua ini akan menjadi one stop center, iaitu sebagai pusat penyebaran dakwah, pusat kebajikan dan komuniti, pusat kajian informasi dan juga pusat ekonomi. InsyaAllah kita akan menjemput imam-imam Jepun untuk menjadi imam kepada masjid ini. Setiap minggu saya dipanggil, saya bercakap mengenai Islam kepada mereka. Mereka sebenarnya meminta kita berdakwah kepada mereka. Dana anda amatlah diperlukan bagi merobohkan bangunan yang sedia ada dan juga seterusnya membina Masjid Ad-Dakwah yang juga merupakan Japan Dakwah Center Wakayama ini. Kita tak mampu untuk pergi ke Jepun berdakwah mengajak warga Jepun memeluk Islam. Tetapi anda boleh membantu untuk perkembangan dakwah ini dengan sumbangan dan doa anda. Jangan lepaskan peluang untuk berdakwah bersama kami di Jepun. Nihon Bunka ni Islam Bunka wo Chou wa Suru. Okey, baiklah. Video itu tadi sedikit sebanyak projek yang Japan Dakwah Center, projek yang sedang dijalankan sekarang. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, kita beralih ke sesi sharing season. Jadi saya persilakan speaker kita, Sofwan Ahmadun, untuk memulakan perkongsian kita pada pagi ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkanlah kepada Fakulti ASIS, kepada Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Madrani, Tuan Zulkarnain Hasan Basri dan hadirin hadirat yang hadir pada hari inilah untuk memeriahkan lagi sesi sharing kita pada pagi ini. So untuk pengenalan ringkas terhadap diri saya, Assalamualaikum, nama saya Sofwan bin Ahmadun. Saya bekas pelajar degree untuk halal dan saya intern di Japan Dakwah Center pada tahun 2022, hujung 2022 sehingga ke awal tahun 2023. Dan sempat juga bekerja sebagai part time di JDC dan sekarang saya tengah sambung belajar saya untuk master di UiTM Shah Alam. Okey, pertama sekali untuk aktiviti utama yang
yang dilakukan di JDC ini adalah syahadah. Dan sebelum tu saya ingin sedikit beri sharing lah berkaitan dengan agama-agama yang ada di Jepun ni. Sebenarnya untuk generally religion di Japan ni, mengikut kajian daripada NHK pada 2018, NHK ni adalah salah satu broadcasting di Japan yang besar. Mereka ada buat sebuah research lah berkaitan apakah religion-religion yang ada di Jepun ni lah. Dan mengikut persentajnya, kebanyakannya adalah 62% adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa agama ataupun kita sebut sebagai atheism lah. Dan kemudian yang kedua adalah Buddhism ataupun Buddha sebanyak 31%. Dan ketiga adalah Shinto dan seterusnya 1% Kristian dan selainnya 1% adalah selainnya yang termasuk adalah Islam lah. Dan kalau kita ingin ketahui bahawa di Jepun ni agama yang selalu kita lihat lah sebenarnya agama Shinto, iaitu agama asal di Jepun ni lah. Sebenarnya agama Shinto ni ia adalah sebuah penyembahan berkaitan dengan dewa-dewi yang mereka percaya lah, dan juga roh-roh berkaitan dengan ancestor mereka. For example, seperti roh-roh nenek moyang mereka, roh-roh alam. Sebab itulah kalau kita datang ke Jepun, kita akan banyak melihat pokok-pokok yang mana mereka katakan benda tu sacred dan sebagainya. Okay. So, agama Islam ni hanya 1% lah, 1% sahaja di Jepun. Dan agama Islam ni sebenarnya didominasi oleh warga Indonesia, warga Pakistan, warga Bangladesh, Malaysia dan juga Sri Lanka. Disebabkan ramailah yang berpindah ataupun mencari rezeki lah untuk di Jepun ni, maka Islam pun tersebarlah meluas dan warga Jepun pun sedikit sebanyak menerima maklumat berkaitan dengan Islam lah. Dan seperti mana akhir-akhir ini kita dapat melihatlah di media sosial maupun di Facebook dan sebagainya, kita dapat melihat bahawa menunjukkan agama Islam ni adalah the fastest growing religion lah di Jepun itu sendiri. Mengalahkan agama-agama lain seperti sebagai contoh agama Kristian, Shinto dan Buddhism lah. Dan salah satu faktor utamanya adalah daripada pernikahan. Dan kemudian ada juga research daripada asahi.com, iaitu daripada sebuah university di Tokyo, iaitu Dr. Hirofumi Tanada, yang telah membuat research bahawa sebanyak 250,000 lebih lah warga Muslim ni di Jepun. Dan dapat dilihat perkembangan ni semakin saban tahun semakin meningkat lah. Yang mana dapat kita lihat ambil contoh pada tahun 1999, dulu di Jepun hanya ada 15 buah masjid, dan sampai pada tahun 2021 ni kita dapat melihat banyak perkembangan sehingga bilangan masjid di Jepun tu adalah 113 masjid, dan insya-Allah akan berkembang dengan lebih banyak lagi lah sehingga ke tahun akan datang. So kita masuk pula untuk syahadah di JDC ni. Okay. So dengan berkembangnya agama Islam di Jepun ni, jadi kami di JDC ni, terbinanya JDC ni untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan Muslim lah. Kita berusaha untuk menyebarkan maklumat Islam yang tepat kepada warga Jepun. Kerana kita sedia maklum bahawa di Jepun ni pandangan Islam tu masih lagi sedikit serong disebabkan media-media masa barat lah yang mana menunjukkan Islam ni adalah agama teroris dan sebagainya. So wujudnya jadi sini untuk kita memberikan maklumat yang tepat lah bahawa sebenarnya Islam ni adalah agama yang baik dan boleh dianuti untuk semua orang. Okay. So kita syahadah di JDC ni, kita juga ada secara fizikal, iaitu di mana mereka bersyahadah di JDC. Kita akan buat live pun ada. So kami alhamdulillah diberikan peluang lah untuk conduct syahadah ni di JDC. Dan alhamdulillah sehingga Disember 2023 ni Allah telah memberikan hidayah kepada 72 orang Muslim baharu melalui Japan Dakwah Center lah, baik yang belajar di Japan Dakwah Center dan kemudian mendapat hidayah daripada Allah, ada juga yang melalui pernikahan dan sebagainya. So yang menariknya di sini kita dapat melihat bahawa 95% daripada mereka tu adalah golongan-golongan muda yang di antaranya berusia 20 hingga 30 tahun. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam ni sebenarnya
tertarik menarik untuk warga-warga muda itulah untuk mengetahui agama Islam ni di sana. So, kebanyakan mereka terutama yang warga-warga muda ni adalah atheism lah. Maksudnya tiada agama, mereka pun tidak mengetahui Tuhan tu wujud dan sebagainya. Mereka lebih kepada akan keduniaan lah. Okey, slide seterusnya. Okey, selain daripada secara fizikal di JDC, kami juga ada melakukan syahadah dalam aplikasi Zoom lah. Yang mana seperti kita sedia maklum, beberapa tahun sebelum ni kita dilanda dengan wabak COVID. Jadi untuk secara fizikal tu adalah susah untuk dilakukan untuk mengelakkan penyebaran tersebut. Jadi kita ada juga live yang mana orang-orang di Malaysia yang ingin melihat majlis syahadah ni berlangsung. So mereka boleh join ataupun menyertai dalam aplikasi Zoom ni lah bagi menyebarkan lagi awareness kepada orang-orang Malaysia, orang-orang Islam bahawa kepentingannya untuk kita mengajak orang bukan Islam tu ke dalam Islam untuk mengenali Islam dengan lebih lagi. Okay, seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh lah apabila akan ada syahadah, kita akan setupkan sebuah poster dan kita akan war-warkanlah di media sosial kita untuk memberitahu orang sekeliling bahawa alhamdulillah mungkin pada minggu ini ada yang akan bersyahadah baik wanita atau perempuan dan semuanya invited lah untuk bagi menampakkan lagi suasana syahadah tersebut di Japan Dakwah Center. Okey, seterusnya. Okey, dan pada slide ni dan ada beberapa slide lagi selepas ni saya akan sharekan berkaitan beberapa lah syahadah-syahadah yang menarik lah di JDC. Salah satunya contohnya syahadah di hadapan keluarga Jepun sendirilah. Yang mana wanita ni kalau yang bernama Saki-san, beliau adalah seorang warga Jepun dan beliau bersyahadah di hadapan keluarganya sendiri. Sebagaimana kita sedia maklum, kebiasaannya kalau orang bersyahadah, keluarganya mungkin kadang-kadang ada yang menentang, ada yang tidak bersetuju, ada yang masuk Islam tu pun secara senyap-senyap takut untuk disebarkan. Tetapi pada kali ini adalah suatu benda yang sangat luar biasa lah di Japan Dakwah Center, yang mana keluarganya tu menyokong sepenuhnya lah dan dia pun bersyahadah di hadapan keluarganya dan alhamdulillah beliau telah bernikah ataupun berkahwin dengan warga Malaysia yang menetap di Jepun. Okey, seterusnya. Okey, dan kemudian di Japan Dakwah Center ni kita ada buat internship. Tidak semestinya daripada Malaysia ataupun dari Malaysia sendiri, tetapi kita juga ada membuat internship tu untuk dalam kalangan warga Jepun juga. Dan pada masa itu kita pun menerapkan beberapa perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu ataupun maklumat berkaitan Islam dan alhamdulillah ada beberapa orang internship yang berbangsa Jepun menerima Islam. Sebagai contoh Natsuo-san, beliau telah berinternship di Japan Dakwah Center dan beliau sangat tertariklah dengan Islam dan salah satu faktor lah ini untuk sharing bagaimana di Jepun, sebagaimana Tuan Zulkarnain bagi tahu, kebanyakan orang yang warga Jepun yang masuk Islam ni disebabkan mereka mempunyai sahabat-sahabat Muslim. Jadi apabila mereka mempunyai sahabat Muslim, mereka tertariklah dengan budaya Islam tersebut, bagaimana Islam hidup, cara hidup kita Islam dan sebagainya lah. Okey. Dan selain daripada itu, kita juga memastikan bahawa para pelajar ni yang telah masuk Islam ni, slide sebelumnya sekejap. Kita juga ada mereka pun kita jadikan sebagai role model lah untuk mereka berdakwah kepada bangsa mereka sendiri. Sebagai contoh, pelajar mu'alaf jadi sini dia menyebarkan Islam kepada bangsa mereka iaitu melalui YouTube dan social media lah. Dan apabila telah bersyahadah kepada muslimah, kita akan bagi kelengkapan mu'alaf lah untuk muslimah revert. Dan kami di pihak Japan Dakwah Center pun ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak ASIS kerana telah banyak memberikan sumbangan dari segi Al-Quran, dari segi telekung dan sebagainya untuk Muslim-Muslim revert yang baru ni. Okey, seterusnya. Okey, dan salah satu yang kami terapkanlah di Japan Dakwah Center ni adalah untuk syahadah dengan berkimono. Hal ini kerana
jika mereka bersyahadah, sebenarnya mereka tidak berubah menjadi orang Arab, tidak berubah menjadi orang Melayu dan sebagainya. Mereka masih lagi orang Jepun, yang mana budaya-budaya yang baik itu kita masih lagi terapkan, yang mana kita ambil dan kita masih lagi gunakan sebagai mereka itu sebagai orang Jepun lah, yang mana tidak baik itu kita akan singkirkan lah. Sebagaimana kita contoh bersyahadah menggunakan kimono nih, sebenarnya kalau kita tengok kimono ni pun sebenarnya dia menutup aurat lah, dengan berstokin, dengan tidak terlalu ketat, dan hanya perlu tambah tambah tudung tu, dan alhamdulillah semuanya akan follow syariah lah. Dan itulah salah satu untuk kita memberi semangat lah kepada mereka supaya lepas bersyahadah ni dorang lagi berkarisma lah untuk masuk Islam, bukannya takut-takut tak nak berkawan ke apa ke sebagainya. Okay, next. Okay, dan ini contoh juga untuk lelaki mereka menggunakan hauri lah. Ini adik-beradik yang bersyahadah di Japan Dakwah Center, dan alhamdulillah salah seorang daripada mereka telah bernikah ataupun berkahwin dengan wanita Muslim wanita Malaysia Muslim yang berada di Jepun. Okay, next. Dan kemudian ini untuk kisah seorang bekas pendeta Kristian lah. Alhamdulillah saya pernah berjumpa juga dengan beliau di Japan Dakwah Center, yang mana namanya adalah Khalid Kawasaki Sakai kalau saya tak silap. Untuk maklumat lanjut, ibu bapanya adalah seorang pastor gereja Kristian dan dia dibesarkan dalam agama Kristian, dan beliau merupakan seorang bekas padri lah. Dari usia 37 tahun beliau merupakan pengikut agama Kristian yang kuat sehinggalah beliau memeluk Islam pada usia 58 tahun. Nak dipendekkan cerita, pada usia 45 tahun ni Khalid San ni dia mempunyai sedikit masa terluang lah, dan dia menyukai sejarah-sejarah berkaitan dunia, dan apabila beliau mengkaji sejarah kerajaan-kerajaan yang berjaya di dunia ni, beliau merasa kagum lah, dan salah satu kejayaan yang beliau dapat lihat adalah kerajaan Islam, iaitu berkaitan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak itu beliau mula sedikit sebanyak buat research lah berkaitan kerajaan Islam dan mendalami apa tu sebenarnya agama Islam. Dan disebabkan terlalu sedikitlah maklumat berkaitan yang di Jepun ni, for example buku-buku dan sebagainya amat susah lah untuk kita cari untuk kita jumpa di Jepun ni. So beliau mengambil masa sebanyak 10 tahun lah untuk mempelajari Islam, dan 4 tahun lalu alhamdulillah dia mulai mengikuti kelas secara online lah di JDC ni. Dan di sinilah beliau menerima maklumat yang banyak berkaitan Islam, dan akhirnya pada Januari 2022 alhamdulillah dia telah memeluk Islam dan menerima hidayah daripada Allah. Okay, next. Okay, selain daripada ada warga-warga Jepun yang bersyahadah di Japan Dakwah Center, kita ada juga warga-warga negara lain lah yang tinggal di Jepun ataupun tinggal berdekatan di kawasan Osaka tersebut. Sebagai contoh, warga daripada Amerika, dari Afrika, Filipina, Brazil dan juga sebagainya. Okay, next. Okey, selain daripada tu kepada mereka yang telah bersyahadah ataupun yang ingin belajar agama Islam, kita akan sediakan sebuah Muslimah Syahadah Community Support lah untuk bagi wanita, yang mana sesi perkongsian untuk mereka dengan Muslimah Reverse yang lain untuk menyokonglah perjalanan mereka dalam mengenali Islam, supaya kita boleh mendampingi mereka lah, kerana apabila mereka baru sahaja memeluk Islam ni, kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang telah tidak mahu berkawan dan sebagainya. So salah satu tanda sokongan kita adalah untuk membuatkan sebuah grup dan memberikan mereka tanda sokongan. Okey, itu saja untuk dari segi jadi psikoprogram untuk syahadah. Dan kemudian salah satunya yang kita lakukan adalah street dakwah lah, yang mana kita lakukan street dakwah ni secara kerap juga di area-area kawasan Osaka dan juga di Tokyo. Okay, next. Okey. Salah satunya contohnya adalah kita akan melakukan street dakwah di stesen kereta api lah, kerana di mana stesen kereta api ni kebiasaannya akan ramai orang dan kita boleh reaching yang lebih banyak lah. Dan salah satu cara kita untuk street dakwah adalah berbeza lah daripada dari kita lihat macam for example di Europe, yang mana mereka ada speaking corner, yang mana lebih kepada berdebat, bertukar pandangan berkaitan Islam. Tetapi di Jepun ni kita lebih banyak memberikan pamphlet ataupun memberikan
maklumat-maklumat dan juga beberapa souvenir lah untuk mereka rakyat warga Jepun yang lalu lalang di situ. For example, kita akan berikan pamphlet berkaitan dengan asas berkaitan Islam dan juga event-event yang dilakukan setiap bulan di JDC lah. InsyaAllah kalau mereka berminat, mereka akan datang ke JDC untuk mempelajari lebih lanjut lah berkaitan Islam di sana. Okay, next. Dan kemudian kita ada di tempat-tempat lain juga, di tempat-tempat awam. Sebagai contoh yang di sini kita buat di stesen kereta api di Tennoji, bahagian kawasan Osaka dan seterusnya. Dan juga jikalau ada event-event yang berlaku di area Tokyo, kita juga akan buat street dakwah lah. Sebagai contohnya di sini di Shibuya, di mana tempat ini memang crowded dengan ramailah dengan foreigner dan juga warga-warga Jepun. So kita punya target di sini sangat baiklah untuk menyebarkan Islam tersebut. Itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih untuk mendengar. Okey, terima kasih kepada Sofwan San atas penerangan dan penerangan pengalaman sepanjang Sofwan San ada dekat sana. Jadi, saya ada soalan untuk Sofwan San. So, apa aktiviti sokongan yang disediakan oleh Japan Dawah Center ni selepas seseorang tu mengambil syahadah? Boleh dipersilakan. Okey, terima kasih banyak-banyak soalan daripada moderator. Dan Alhamdulillah di Japan Dakwah Center ni selepas mereka bersyahadah dan menerima hidayah daripada Allah, insya-Allah kita akan guide lah. Kita tidak akan sekadar membiarkan mereka lepas syahadah, mereka akan membawa haluan mereka masing-masing. Sebagai contoh untuk mereka yang baru sahaja bersyahadah, untuk kita panggil sebagai permulaan ataupun newly revert lah, kita akan berikan kepada ataupun kita akan berikan kontak mereka untuk join group yang mana diketuai oleh Ustazah Hazika bagi muslimah dan muslim pula adalah Ustaz Zaid. Dan untuk mereka yang baru newly revert ni, mereka akan ada training basic of Islam lah, sebagai contoh fardu ain, solat, kelas Iqra dan sebagainya lah yang essential untuk sebagai seorang newly revert. Dan kemudian sebagai contoh ada juga yang telah bersyahadah lama, for example seperti 3 tahun, 4 tahun. Jadi maklumat ataupun ilmu-ilmu dorang berkaitan Islam tu sudah ada banyak. So kita akan berikan pula kelas yang lain lah, yang mana kelas ni lebih advance sikit untuk mereka mendalami lagi berkaitan dengan Islam. For example kita ada kelas mingguan, yang mana kelas mingguan ni akan dijalankan setiap hari Rabu, Kamis ataupun hari Sabtu lah, yang mana person in charge-nya adalah sebagai contoh Ustazah Ridana, Halim Sensei, Matsunaga Sensei, seorang warga Jepun yang pernah belajar di Al-Azhar dan menjadi salah satu ustaz di Japan Dakwah Center lah. Dan secara online untuk memudahkan mereka secara Zoom, FB dan YouTube. Dan pengajaran ini semuanya dilakukan dalam bahasa Jepun bagi memudahkan mereka untuk lebih memahami Islam ni lah. Dan selain daripada itu kami juga berusaha untuk newly revert ni dan apapun orang yang telah bersyahadah yang telah lama ni, kita akan train juga untuk menjadi pendakwa lah, untuk mereka berdakwah kepada bangsa mereka sendiri. Kerana lebih mudah untuk bangsa Jepun tu menerima kerana bangsanya sendiri yang berdakwah kepada mereka. Sekian itu saja. Wow, sangat padat jawapan yang diberikan sebentar tadi. Jadi terima kasih atas jawapan. Jadi kita teruskan dengan speaker kita yang kedua, iaitu Anis Husna. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudari Afwani selaku moderator dan terima kasih juga kepada pihak ICCU ITM dan Japan Dawah Center kerana memberi peluang untuk saya berkongsikan pengalaman. Assalamualaikum, saya Anis Husna selaku bekas intern dan juga bekas part-time JDC. Saya merupakan antara batch pertama intern di JDC selepas COVID, sama seperti Zakira Sain. Jadi saya akan berkongsi tentang program yang dijalankan di Japan Dakwah Center. Antara program lain yang dijalankan adalah acara nikah. Okay, next.
Okey, baiklah. Jadi Japan Dakwah Center sangat meraihkan perbezaan budaya dan bangsa dengan meraihkan perkahwinan daripada pelbagai latar belakang, iaitu daripada warga Jepun, warga Malaysia, warga Indonesia dan lain-lain. Sebanyak 28 pasangan telah memilih untuk bernikah di Japan Dakwah Center bagi melangsungkan pernikahan mereka daripada pelbagai bangsa. Dan JDC juga meraihkan pernikahan menggunakan pakaian tradisional seperti hauri, kimono, baju maya, kurung dan lain-lain. Seperti yang semua boleh lihat di dalam slide. Itu antara pasangan lah yang bernikah di JDC menggunakan pakaian tradisional mereka. Jadi pasangan yang bernikah akan berasa tak terasing lah apabila mereka menggunakan pakaian tradisional bangsa mereka. Sebabnya JDC menegaskan bahawa apabila memeluk agama Islam tak menjadikan mereka melupakan dan meninggalkan adat dan budaya masing-masing selagi tak bercanggah dengan agama. Dan apabila JDC meraihkan perbezaan budaya dan bangsa melalui pernikahan, maka lebih ramailah warga Jepun yang tertarik dengan cara Islam yang sangat bertoleransi. Okay, next. Baiklah, seterusnya JDC juga menyediakan perkhidmatan hijab asisten kepada pengantin dan juga dekorasi hiasan serta jamuan makan. Jadi untuk asisten hijab ni, kami menyediakan hijab dan brooch secara percuma dan juga membantu pengantin memakai hijab dan brooch yang sesuai dengan kimono yang dipakai sewaktu majlis pernikahan dijalankan. JDC juga menyediakan dekorasi perkahwinan dan jamuan makan secara percuma kepada pasangan pengantin dan para tetamu yang hadir untuk meraihkan pernikahan. Jadi secara tak langsung, para keluarga dan rakan-rakan pasangan yang hadir ni akan berkomunikasi dan belajar tentang Islam bersama-sama sewaktu acara pernikahan dan jamuan dijalankan. Baiklah, next. Okay, seterusnya kita beralih kepada program yang bagi saya lah paling menarik yang dijalankan oleh JDC, iaitu program bersama keluarga angkat warga Jepun. Okay, next. Okay, jadi antara aktiviti yang dijalankan adalah acara pembahagian keluarga angkat. So, pertama sekali para pelajar ni akan berkenalan dahulu dengan semua keluarga angkat mereka. Dan keluarga angkat mereka juga akan menyajikan makanan halal yang dimasak oleh mereka sendiri menggunakan bahan-bahan halal yang dibeli untuk dijamu kepada anak angkat, iaitu pelajar intern lah yang beragama Islam. Dan pihak JDC juga berkongsi tentang agama Islam, ibadat dan makanan halal kepada keluarga angkat supaya mereka ni dapat bantu pelajar intern sewaktu mereka tinggal bersama-sama. Dan akhir sekali pelajar akan dibahagikan mengikut keluarga angkat dan menetap bersama mengikut hari dan kawasan yang dipilih. Contohnya, saya dahulu bersama 2 keluarga angkat selama seminggu di kawasan Nishinomiya Kobe. Manakala pelajar seterusnya akan ditempatkan di kawasan Hyogo dan lain-lain. Okay, next. Baiklah, jadi tujuan utama JDC melaksanakan program penginapan bersama keluarga angkat ini adalah bagi mengenalkan budaya Malaysia kepada warga Jepun. Jadi para pelajar ni akan memperkenalkan makanan tradisional Malaysia. Contohnya diorang akan memasak sendiri makanan tradisional Melayu. Mereka akan bawa sendiri daging halal dan rempah ratus yang diperlukanlah untuk dimasak bersama keluarga angkat mereka. Contohnya dalam gambar di dalam slide yang di tengah, boleh nampak di bahagian atas tu dalam mangkuk ada pelajar intern menyediakan sup daging untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga angkat. Okay. Pelajar intern juga memperkenalkan pakaian tradisional Melayu seperti baju batik, okay, boleh tengok di gambar yang pertama, dan juga baju kurung di bahagian di gambar yang terakhir. Jadi biasanya keluarga angkat ni akan memakai pakaian tradisional ni sewaktu keluar melakukan aktiviti bersama anak angkat mereka. Baiklah, seterusnya. Okay.
Jadi tujuan penginapan keluarga angkat yang lain adalah bagi meraihkan budaya Jepun. So pertama sekali para pelajar ni akan mengenali makanan Jepun. Jadi mereka akan belajar memasak bersama-sama keluarga angkat menggunakan bahan-bahan yang halal. Okay, contohnya mereka akan memasak takoyaki, membuat sushi dan juga shirotama dango. Dan uniknya para keluarga angkat ni mereka akan asingkan bahan-bahan yang halal dan tak halal untuk digunakan oleh anak angkat mereka. Dan mereka juga pelajar intern akan mendapat peluang untuk mencuba pakaian tradisional Jepun seperti kimono, yukata dan haori. So para keluarga angkat ni akan membantulah para pelajar untuk memakai pakaian tradisional ni dan mengambil gambar bersama-sama. Dan selain itu boleh dilihat di gambar tu ada pelajar intern yang belajar menulis kaligrafi bahasa Jepun seperti menulis nama sendiri dalam tulisan kanji. Jadi mereka boleh simpanlah untuk dijadikan sebagai souvenir. Dan pelajar juga akan berpeluang meraihkan sukan popular di Jepun iaitu baseball dengan menonton perlawanan baseball bersama-sama keluarga angkat. Okay? Jadi ini adalah antara aktiviti bersamalah yang dijalankan untuk merapatkan ukhuwah bersama keluarga angkat Jepun. Baiklah, seterusnya. Next. Akhir sekali, pelajar intern ni akan memperkenalkan agama Islam kepada keluarga angkat. Jadi ini tujuan yang paling utamalah. Jadi mereka ni, para pelajar intern akan memperkenalkan pakaian Muslim seperti hijab, kopiah kepada keluarga angkat. Dan keluarga angkat ni biasanya akan memakai hijab yang diberikan oleh pelajar dan digunakan sebagai selendang sewaktu keluar bersama pelajar intern. Dan pelajar intern ni juga akan menerangkan tentang solat, waktu solat dan bacaan dalam solat. Jadi kadang-kadang keluarga angkat sendiri yang akan mengingatkan pelajar intern tentang solat. Jadi ini perkara ni sangat istimewa lah sebab mereka bukan saja cakna tentang makanan halal, malahan mereka juga cakna tentang ibadat para pelajar intern ni. Dan seterusnya pelajar intern juga akan melawat masjid-masjid yang terdapat di Jepun dan memperkenalkan tentang Islam dengan lebih mendalam lah kepada keluarga angkat. Berdasarkan pengalaman yang terdahulu, keluarga angkatnya akan bertanyalah tentang azan, wuduk, telekung dan lain-lain. Dan seterusnya JDC juga ada memberikan Al-Quran terjemahan bahasa Jepun secara percuma kepada keluarga angkat untuk kemudahan mereka lah memahami agama Islam. Dan akhir sekali, boleh lihat di gambar tengah, para pelajar intern ni akan menerangkan dan melaksanakan demonstrasi sertu sewaktu menggunakan peralatan memasak di rumah keluarga angkat. Ini kerana majoriti keluarga angkat ni adalah beragama Shinto, jadi mereka ni akan menggunakan bahan yang tak halal lah seperti daging babi di rumah mereka. Jadi pelajar intern ni akan sertu dahulu peralatan masak sebelum menggunakannya. Jadi insya-Allah itu sahaja perkongsian dari saya. Saya serahkan semula kepada moderator, Cik Afan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Anisan atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi saya tertanya, macam kan Anisan sebut tadi yang JDC akan buat program keluarga angkat. Jadi bagaimana proses Japan Dawah Center dalam pemilihan keluarga angkat tu? Adakah dia random ataupun ada spesifik kriteria untuk dipilih sebagai keluarga angkat? Dan apakah kebaikan yang akan pihak intern ataupun pelajar intern ni dapat dengan program ini? Silakan. Okay, baik, terima kasih Cik Afwani untuk soalan tadi. So sebenarnya proses pemilihan keluarga angkat ni dia tak bolehlah random. Sebabnya ada pelajar yang gendernya lelaki, ada yang gender perempuan dan ada juga keluarga angkat yang tak ada anak, ada yang ada anak. Jadi kami kena tengok jugalah. Contohnya jika pelajar intern tu adalah lelaki, maka JDC akan mencarilah keluarga angkat yang mempunyai anak lelaki. Dan seterusnya pilihan juga tu
dibuat mengikut kawasan lah. Contohnya, kiranya tak samalah kawasannya. Contoh waktu saya dahulu untuk batch pertama akan diberikan di kawasan di Shinomiya dan untuk batch lain di kawasan Kyogo dan lain-lain. Jadi proses pemilihan keluarga angkat ni dia details lah. Tak boleh random macam tu saja. Dan untuk soalan yang kedua tadi, benefit kebaikan program keluarga angkat ni, macam yang saya jelaskan dalam slide tadi, program keluarga angkat ni dia punya benefit dia banyak lah. Pelajar akan dapat belajar tentang adat dan budaya warga Jepun, dan dalam masa yang sama pelajar intern juga dapat memperkenalkan budaya Malaysia dan juga Islam kepada warga Jepun, kepada keluarga angkat. So secara tak langsung keluarga angkat ni dapat mengenali agama Islam dengan lebih mendalam. Macam contohnya keluarga angkat saya dahulu, JDC ada berikan Al-Quran terjemahan bahasa Jepun. Jadi mereka ni, keluarga angkat saya ni bawa Al-Quran tu untuk ditunjukkan kepada rakan-rakan Japanese yang lain. Jadi perkara ni sangat menarik lah dan membantu Islam untuk berkembang dengan lebih cepat lah di bumi Jepun, insyaAllah. Terima kasih, saya teruskan kepada Cik Afwan. Okey, terima kasih Anisan kerana menjawab soalan saya sebentar tadi. Jadi kita tak membuang masa lagi, kita teruskan ke speaker kita yang seterusnya, iaitu Muhammad Afiq. Dipersilakan. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak ASIS sendiri atas pelaksanaan inisiatif yang diadakan pada pagi inilah. Jadi, saya pasti kebanyakan antara pelajar sudah pun mula tertarik untuk melakukan internship di Japan Dakwah Center selepas sahaja mendengar penerangan daripada dua orang alumni tadi. Jadi persoalan sekarang, apakah kemudahan yang ada sekiranya para pelajar berniat untuk melakukan internship untuk masa yang akan datang? Alright, jadi saya Muhammad Afiq Azroy bin Shiz selaku alumni ASIS Degree Halal dekat UiTM Shah Alam serta alumni intern di Japan Dakwah Center, dan sekarang saya sedang berkhidmat sebagai part-time di Japan Dakwah Center. Alright, jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikitlah berkaitan beberapa kemudahan yang disediakan oleh Japan Dakwah Center sendiri yang mungkin akan membuat para pelajar lebih berminat untuk terokai budaya Islam di Jepun bersama Japan Dakwah Center. Alright, seterusnya. Next. Okay. So yang pertama adalah berkaitan dengan bangunan Japan Dakwah Center sendiri. Jadi bangunan ini ditubuhkan dengan mempunyai 5 tingkat di mana setiap tingkat itu ada fungsi yang tertentu lah. Jadi yang pertama adalah common area ataupun ruangan umum. Jadi kebiasaannya ruangan umum ini digunakan untuk pelajar intern membuat sesi discussion ataupun pembentangan kepada Presiden Japan Dakwah Center sendirilah, iaitu Tuan Haji Zulkarnain. Selain daripada itu juga, untuk tingkat ruangan umum ini akan berlakunya sesi perbincangan bersama pelanggan ataupun pelawat yang berkunjung ke Japan Dakwah Center. Boleh dikatakan ruangan umum ini boleh memuatkan sekitar 15 orang, jadi agak luas untuk kita melakukan meeting bersama klien di tingkat ruangan umum ini. Berkaitan dengan pelajar intern pula, tingkat inilah yang akan digunakan sepenuhnya oleh pelajar intern sendiri untuk menyiapkan tugasan yang diagihkan untuk setiap departmen yang dipilih lah. Contohnya penubuhan kajian halal terutamanya. Next, seterusnya adalah berkaitan dengan musalla. Jadi
musola di Japan Dakwah Center ini bukan hanya mengalu-alukan Muslim untuk mendirikan solat dekat musola lah. Kita juga akan menerima warga non-Muslim untuk melihat secara langsung bagaimana cara Muslim melakukan ibadah. Jadi secara tidak langsung juga kita boleh menyebarkan dakwah lah kepada mereka sebab mungkin hidayah akan datang tepat pada waktunya. Cuma mereka perlu belajar dan explore secara perlahan. Jadi dari situ kita boleh ajar mereka ini, golongan yang non-Muslim ini, dari segi penyampaian maklumat Islam dan juga cara Muslim melakukan solat. Jadi pada umumnya kapasiti musola di Japan Dakwah Center ini agak luas dan kebiasaannya kita bukan sahaja mengalu-alukan orang untuk melakukan solat 5 waktu di Japan Dakwah Center punya musola. Kita juga akan melakukan solat Jumaat dan solat sunat hari raya. Jadi dari segi situ kita dapat tengoklah bahasanya Islam di negara Jepun ini sendiri semakin berleluasa, insya-Allah. Jadi kebiasaannya pelajar intern akan diberi peluanglah untuk menggunakan musola dengan sepenuhnya dari segi menjadi imam dan sebagainya. Jadi selalunya kita akan buat solat tarawih dan sebagainya lah dekat sini juga. Okay, next slide. Alright, so seterusnya adalah kemudahan dari segi halal mat. Japan Dakwah Center ini juga ada menyediakan halal mat, di mana halal mat ini ditubuhkan untuk memudahkan pelanggan Muslim membeli bahan mentah ataupun rempah ratus di Japan Dakwah Center lah. Dalam masa sekarang ini masih lagi dalam perbincangan untuk memperbanyakkan lagi peluang-peluang untuk Japan Dakwah Center sendiri menjual barangan-barangan halal, khususnya di halal mat inilah. Jadi dari masa ke semasa ia mampu untuk memudahkan Muslim lah untuk memasak ataupun membelilah barangan-barangan yang ada dekat halal mat ini. Bukan itu sahaja, selain daripada jualan barangan makanan, di halal mat ini juga kita ada menjual merchandise seperti baju, baju flag Allah Muhammad dan sebagainya. Jadi kemudahan adanya halal mat di Japan Dakwah Center ini sedikit sebanyak mampu untuk menarik pelanggan Muslim di Jepun untuk berkunjung di JDC, dan bukan hanya pelanggan Muslim, kami juga menerima pelanggan non-Muslim juga untuk berkunjung ke Japan Dakwah Center sendiri. Seterusnya, saya percaya ada di kalangan pelajar tertanya-tanya jugalah berkaitan makanan halal di sekitar Osaka ataupun di sekitar ofis Japan Dakwah Center sendiri. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, alhamdulillah kita telah pun membuat satu inisiatif untuk menyediakan makanan halal panas daripada dapur lah, daripada dapur Japan Dakwah Center sendiri. Maksudnya Japan Dakwah Center ini ada menyediakan restoran sendiri yang terletak sama bangunan dengan Japan Dakwah Center yang dinamakan My Hato Cuisine. Jadi alhamdulillah sepanjang My Hato ini beroperasi, majoriti pelanggan berpuas hatilah dengan kualiti makanan halal yang disediakan. Jadi untuk menjawab soalan pelajar, iaitu ada makanan halal accessible tak di sekitar Osaka ataupun di sekitar office. So jawapan dia ada, jangan risau. Dan di Jepun sendiri banyak je makanan halal yang boleh dicari. So jangan ragu-ragulah berkaitan makanan. InsyaAllah accessible dan memudahkan pelajar intern untuk dapatkan makanan halal tersebut. Seterusnya. Next. Okay, saya rasa penerangan saya tadi dah cukup jelas, insyaAllah, berkaitan dengan kemudahan di bangunan ofis Japan Dakwah Center sendiri. Jadi pasti juga ada yang tertanya macam mana dengan tempat tinggal disediakan ataupun pelajar perlu mencari sendiri ataupun sebagainya lah. Untuk menjawab soalan tersebut juga, penginapan disediakan oleh Japan Dakwah Center dengan kadar bayaran yang terendah di pasaran Osaka lah, khususnya untuk pelajar intern sahajalah. Jadi alhamdulillah sekarang ini Japan Dakwah Center telah pun memiliki sebuah rumah yang baru
Jadi in total Japan Dawah Center ada 3 buah rumah untuk didiami oleh pelajar intern lah. Alhamdulillah sangat selesa. Jadi setakat ini pelajar sangat berpuas hati dengan kemudahan rumah yang ditawarkan oleh Japan Dawah Center disebabkan sangat convenient. Jarak rumah dengan Japan Dawah Center adalah sangat dekat, yang itu mengambil masa sekitar 5 ke 8 minit berjalan kaki. Bukan itu saja, rumah ini juga dilengkapi oleh beberapa kemudahan yang lain lah, seperti mesin basuh, tempat masak dan sebagainya. Jadi pelajar tak perlu risau berkaitan rumah. Apa yang pelajar perlu buat adalah menghantar permohonan secepat mungkin untuk menikmati ke semua kemudahan yang disediakan oleh Japan Dawah Center lah. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah terus ke media sosial Japan Dawah Center dan kontak kepada admin yang handle internship program. Alright, seterusnya merupakan slide yang terakhir daripada saya. Okay, just nak bagi tahulah secara kasar gambaran persekitaran ataupun jarak rumah ke JDC dan jarak JDC ke train station. Jadi seperti kita tengok dalam skrin, jarak dari rumah yang terletak di kiri slide. Jadi dari rumah ke office JDC mengambil masa sekitar 5 ke 8 minit berjalan kaki, dan dari office untuk ke train station ialah 3 minit berjalan kaki lah, iaitu untuk ke Sugimoto Station yang terletak berhadapan dengan office JDC. Jadi apa yang saya boleh katakan, agak mudahlah untuk pelajar bergerak menggunakan train untuk melawat sekitar Osaka yang mempunyai banyak tempat yang menarik yang akan dibentangkan oleh speaker yang seterusnya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serah kembali kepada Afwanisa, moderator. Okey, terima kasih kepada Afiq San. Macam Afiq mention sebentar tadi yang ada restoran halal di JDC. Tapi selain daripada Mayahato yang restoran JDC tu, ada ke kemudahan lain untuk dapatkan makanan halal? Jadi sebenarnya sangat mudahlah untuk kita dapatkan sumber makanan halal di sekitar kawasan JDC ini. Contohnya kita banyak convenience store ataupun supermarket untuk kita beli barangan halal untuk kita masak sendiri dekat rumah. Contohnya di sekitar itu, melalui pengalaman saya pernah beli ayam halal lah di Abiko. Alhamdulillah sangat memudahkan kami satu batch dalam handle untuk memberi makan kepada semua pelajar. Bukan itu sahaja, kita juga banyak convenience store yang boleh accessible within the area of Japan Dawah Center sendiri, seperti Family Mart, 7-Eleven, Lawson dan sebagainya. Jadi dari segi makanan itu, saya rasa bukanlah satu masalah untuk pelajar sendiri berkunjung ke Japan Dawah Center dalam menyampaikan dakwah di Jepun, sekaligus experience sendirilah hands-on tugasan-tugasan dakwah serta halal di Osaka, Japan itu sendiri nanti. Terima kasih atas Afiq San atas jawapan tadi. Jadi pelajar intern tak perlu risaulah dengan makanan halal di Jepun. Okey, seterusnya kita menjemput Saiful Azri untuk meneruskan perkongsian. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih moderator Cik Amani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Azri Ismadi. Saya adalah alumni pelajar halal BOITM dan juga salah seorang bekas pelajar intern di JDC pada tahun lepas. Topik yang saya akan sampaikan ialah berkenaan tentang pusat tarikan Islam di Jepun. Okay, next. Baik, seperti mana yang anda boleh lihat pada skrin, tempat pertama yang saya akan sampaikan ialah Masjid Kobe. Okay, Masjid Kobe ini adalah masjid pertama yang dibina di Jepun pada tahun 1935
Masjid ini telah dibina dengan dana yang dikumpul oleh masyarakat Muslim di Kobe, dan masjid ini mengambil masa lebih kurang 7 tahun untuk disiapkan sepenuhnya bermula pada tahun 1928. Masjid ini terletak di Kitanicho, Kobe, dan jika ingin melawat masjid ini, anda semua boleh mengambil train yang turun di Sananomiya Station dan jalan kaki lebih kurang dalam 800 meter untuk sampai ke masjid tersebut. Yang menariknya, salah seorang imam daripada masjid ini adalah orang Malaysia yang belajar di Madrasah Seri Petalik dan dihantar ke Jepun untuk menjadi salah seorang imam di sana. Di sekitar masjid Kobe ini, next. Di sekitar Masjid Kobe ini terdapat juga kedai-kedai yang halal, iaitu kedai runcit yang menyediakan barang halal seperti ayam, daging, kambing serta rempah ratus makanan. Dan terdapat juga restoran India Muslim yang halal. Alhamdulillah, semasa saya intern, best saya dibagi peluang oleh pihak JDC untuk pergi melawat ke Masjid Kobe ini. Dapat dilihatlah betapa antiknya seni bina masjid tersebut sebab ianya cuma dibaik pulih sahaja sejak tahun 1935. Sertanya tidak berubah. Ini adalah kerana pihak masjid ingin mengekalkan sejarah Masjid Kobe itu tersendiri. Seterusnya. Kita beralih pula kepada Masjid Istiqlal yang terletak di Osaka. Masjid Istiqlal Osaka atau MIO ini merupakan masjid pertama di Osaka dan ia dibuka pada tahun 2022. Seperti yang anda semua lihat pada skrin, ini adalah kelainan seni bina masjid di Jepun, di mana majoriti masjid di sana berupa seperti ini atas sebab keadaan bangunan di Jepun itu tersendiri, kompak dan teratur. Masjid ini berjaya dibuka atas hasil kutipan dana yang dibuat oleh seorang usahawan Indonesia yang bernama Herizal Adardi. Jika anda semua ingin pergi ke sini melawat, anda boleh naik train dan turun di stesen JR Shin Imamiya. Masjid ini juga ada menyediakan halal shop untuk para Muslim di sana membeli barangan halal dan juga ia mempunyai ruang kelas di tingkat 5 untuk budak-budak belajar mengenai Islam. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan saudara Herizal Adardi kita untuk membina masjid di Jepun. Semoga urusan Tuan Zulkarnain kita untuk membina Masjid Ad-Da'wah di Wakayama juga akan diberkati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seterusnya, beralih kepada Masjid Tokyo Chami yang berada di Tokyo. Masjid ini merupakan masjid yang berkonsepkan seni bina Turki Utsmaniyah, dan masjid ini merupakan antara masjid-masjid yang terawal dibina di Jepun, dan dikatakan masjid ini merupakan masjid yang kedua yang dibina selepas Masjid Kobe. Masjid Tokyo Chami ini telah dibina oleh komuniti Islam di Tokyo yang telah berimigrasi di sana dan ianya telah dibina pada tahun 1930. Masjid Tokyo Chami bukan sahaja berfungsi sebagai tempat beribadat sahaja, malahan ianya menjadi Islamic Center untuk rakyat Jepun yang ingin tahu tentang agama Islam. Pelbagai kuliah-kuliah agama telah dibuka khas untuk rakyat Jepun mengenali agama Islam, dan kuliah agama ini diadakan di dalam masjid ini sendiri, iaitu di tingkat bawah. Terdapat juga halal shop disediakan di tingkat bawah masjid ini. Di bawah masjid ini untuk memudahkan masyarakat Muslim di Tokyo membeli barangan halal di sana. Barangan yang dijual kebanyakannya adalah barangan halal yang diimport dari Indonesia, India dan Turki. Kemudahan yang dibina di masjid ini sangat membantu masyarakat Muslim Jepun dan yang dalam meneruskan cara hidup Muslim di bandar Tokyo. Alhamdulillah, saya dan rakan saya dibagi peluang juga oleh pihak JDC untuk melawat masjid ini dan melihat sendiri reka bentuk masjid dan suasana Muslim di sana. Seterusnya, kita beralih kepada sekolah Islamik yang ada di Jepun. Sekolah-sekolah ini adalah berfungsi untuk mengajar kanak-kanak Muslim di sana mengenai Islam. Bukan sahaja kanak-kanak, mereka juga menyediakan kuliah khas untuk saudara baru Islam kita di sana. Seperti yang anda semua lihat pada skrin, ini adalah UI International Islamic School yang terletak di Shibuya City, Tokyo.
Ianya terletak berdekatan dengan Masjid Tokyo Chami. Yang kedua, seterusnya, yang kedua. Ini yang kedua, International Islamia School Otsuka yang terletak di Otsuka, Tokyo. Ini juga salah satu sekolah yang menyediakan kelas agama untuk kanak-kanak Muslim di sana. Okay, next, saya akan bercerita tentang halal restaurant yang ada di Jepun. Okay, untuk the first restaurant yang saya akan ceritakan seperti mana yang speaker Afiq-san cakap tadi, iaitu Maihato yang terletak di tingkat 1 bangunan JDC. Ini adalah tempat wajib yang anda semua perlu pergi jika dibagi peluang untuk intern bersama JDC. InsyaAllah, masakannya dijamin sedap. Baik, seterusnya. Seterusnya adalah Zero Hachi Yakiniku Restaurant Orchard. Jika anda semua ingin merasa wagyu di Jepun, ini adalah salah satu restoran halal yang boleh anda kunjungi. Ianya terletak di bangunan Orchard tingkat 5 yang berdekatan dengan tempat tarikan terkenal di Osaka iaitu Rottenbori. Selepas penat berjalan, bolehlah mengisi perut dengan hidangan wagyu di restoran ini. Terusnya. Ini pula Musola PY Halal Kitchen yang terletak di Nara. Seperti yang anda tahu, Nara merupakan tempat tarikan yang terkenal dekat Osaka, di mana di situ terletaknya Taman Rusa. Jadi selepas penat berjalan dengan rusa, bermain dengan rusa, bagi makanan dengan rusa di taman tersebut, anda bolehlah berkunjung ke Musola PY Halal Kitchen ini. Ia menyediakan masakan daripada Indonesia, Turki dan juga India. Dan seterusnya. Bagi yang pencipta ramen, anda bolehlah pergi ke Halal Ramen Nani Waya yang terletak di Nishi Shinsaibashi, Osaka. Jika anda semua ingin merasa ramen asli daripada Jepun, ini adalah salah satu restoran ramen yang halal yang boleh anda kunjungi, insyaAllah. Untuk pengetahuan semua, restoran yang baru saja saya bentangkan tadi juga menyediakan ruangan solat mereka tersendiri. Jadi tidak perlu risaulah nak solat dekat mana. Sebabnya majoriti restoran halal di sana akan sediakan ruangan solat, insyaAllah. Itulah sekian saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda semua. Saya serah balik kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Saif Azri atas penerangan sebentar tadi. Skop apa yang diterangkan oleh Saif Azri mengenai tempat menarik di Jepun kan. Jadi dalam banyak tempat yang menarik Saiful terangkan sebentar tadi, ada ke tempat yang mempunyai nilai sejarah Islam dan kebudayaan yang tinggi? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, tempat yang mempunyai nilai sejarah Islam yang tinggi dan kebudayaan dia ialah Masjid Kobe dan juga Masjid Tokyo Chami. Ianya disebabkan kerana kedua-dua masjid ni telah lama dibina sejak Perang Dunia Kedua lagi. Banyak proses baik pula yang dibuat sehingga kini menunjukkan Islam di sana seperti meluas. Dia tak mati. So, nilai Islam yang diterapkan oleh kedua masjid ini dapat dilihat berdasarkan reka bentuk masjid itu sendiri, komuniti dia tersendiri. Berbeza dengan masjid-masjid lain di Jepun. Kedua masjid ini berkonsepkan seni bina Turki Utsmaniyah. Jadi di situ kita boleh nampak nilai sejarah Islam yang kedua masjid ini cuba sampaikan. Faham? Jadi terima kasih atas jawapan yang diberikan. Jadi kita teruskan pula dengan speaker yang seterusnya, iaitu Siti Zakira Imana. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Cik Afani. Dan terima kasih juga, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak ASIS atas kolaborasi program webinar antarabangsa ni.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Zakira Imana, merupakan alumni intern di Japan Dakwah Center. Bermula daripada Mac 2022 secara online dan juga fizikal di Jepun pada September hingga Oktober 2022. Okey, dan saya juga merupakan alumni ASIS dalam bidang pengurusan industri halal. Okay, khabar semua, diharapkan semua baik-baik sahaja. Okay, seterusnya, seperti untuk pengetahuan anda semua, Japan Dakwah Center bukan sahaja fokus kepada dakwah di Jepun semata-mata. Namun, di Japan Dakwah Center, kami juga giat dalam mencari peluang-peluang yang berkaitan dengan halal di Jepun, di mana bidang halal merupakan salah satu cabang dakwah juga. Jadi di JDC kami memfokuskan kepada penyebaran tentang informasi-informasi yang tepat mengenai perkara-perkara halal, khususnya tentang kesedaran halal kepada warga bukan Islam, khususnya warga Jepun sendiri, di mana mereka semua tidak ada pengetahuan langsung tentang halal. Dan ada juga yang mengatakan yang mereka pertama kali mendengar bila kami memberi informasi tentang halal. Next. Okey, selain itu kami juga mencari peluang untuk bekerjasama dengan badan-badan pensijilan halal di Jepun yang telah diiktiraf oleh JAKIM. So antaranya adalah kita ada mengadakan lawatan friendly visit ke badan-badan pensijilan halal di Jepun seperti Japan Halal Association, JHA, yang berdekatan juga dengan Japan Dakwah Center di Osaka. Ini antara gambar-gambar yang beberapa batch yang telah pergi. Okay, next. Yang kedua adalah Nippon Asia Halal Association, NAHA, yang terletak di Chiba. So ini juga antara badan halal yang aktif memberi pensijilan halal kepada halal industri player di Jepun. Dan mostly halal industri player di Jepun ni mereka bukan sahaja fokus kepada local punya demand, mereka fokus juga kepada international demand, di mana mereka ekspor barang-barang halal mereka ke luar negara Islam khususnya. Seterusnya. Yang ketiga adalah Japan Islamic Trust di Tokyo. Okay, mostly kalau anda semua nak tahu, badan-badan halal ni selalunya dibina di masjid. Jadi seperti Japan Islamic Trust, ia merupakan rangkaian dengan Masjid Al-Aqsa di Tokyo, dan seperti juga di NAHA sebentar tadi, dia berantai dengan Chiba Islamic Center. Hanya Japan Halal Association yang merupakan badan halal yang bukan rangkaian dengan masjid. Terusnya. Ya, selain daripada lawatan friendly visit ke badan-badan halal, kita juga JDC juga aktif dalam menyertai program-program webinar halal seperti standard halal, dan pihak kami juga pernah berkolaborasi dengan badan halal di luar negara untuk membangunkan local standard halal untuk digunakan di Jepun. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sedang dalam proses untuk mendapatkan standard lokal lah. Terusnya. Ya, selain daripada itu, kita juga aktif juga untuk membuat program-program webinar halal seperti peluang halal di Jepun, khususnya untuk para pelajar yang berminat untuk mengambil pengalaman untuk bekerja di luar negara dalam bidang halal. Di antaranya, kita ada buat program halal di Jepun, pengalaman dan peluang pekerjaan industri halal, explore halal in Japan, dan juga mengetahui prosedur-prosedur pensijilan halal di Jepun. Seterusnya. Okey, kita juga mengadakan kesedaran program webinar kesedaran halal di Jepun, seperti kita invite juga speaker daripada Presiden Pensijilan Halal seperti Dr. Sain Akhtar, merupakan presiden kepada NAHA tadi, dan kemudian kita invite juga lecturer di Jepun yang aktif tentang bidang halal, antaranya Prof. Satomi Sang. Dia boleh berbahasa Indonesia, so agak easy untuk student untuk nak tengok perkongsian beliau. Dan seterusnya kita juga ada intern, bekas-bekas intern sebelum ni yang membuat halal talk berkenaan tentang kesedaran halal dan kepentingan halal. Okay, seterusnya. Ini juga antara
aktiviti atau event yang sering dijalankan sama ada di JDC Osaka ataupun di Tokyo. Di Tokyo kita sewa tempat untuk mengadakan program, khususnya program-program berkaitan dengan Islam, dan ada juga kita buat program perkongsian halal. Mengapa halal dan mengapa diharamkan makan babi. Jadi ini memberi kesedaran kepada warga Jepun jugalah dalam masa yang sama. Dan ini antara perkongsian halal yang kita buat bersama NAHA, Presiden NAHA sendiri bersama warga Jepun. Next. Okey, selain daripada itu, ada juga lawatan daripada pelajar-pelajar daripada universiti. Mereka datang ke Japan Dakwah Center untuk mengetahui tentang halal. Para pelajar ni diorang dapat tahu disebabkan oleh mereka ada kawan Muslim. Jadi mereka berdua, kalau boleh nampak di sini, yang kiri dengan kanan tu Japanese. Diorang datang ke JDC untuk untuk membuat survey untuk bertanya soalan kepada kami, pelajar halal, tentang beberapa soalan mengenai halal lah. Dan alhamdulillah kami diberi peluang untuk menjawab soalan-soalan mereka tu masa kami intern pada 2022. Next. Okey, kemudian kita juga ada juga lawatan daripada pensyarah-pensyarah ke JDC khususnya untuk membuat penyelidikan tentang halal dan juga untuk melihat keadaan halal di Jepun sendiri. Oleh itu, Japan Dakwah Center juga membuat pertemuan seperti yang gambar sekarang ni adalah kita membuat pertemuan antara pensyarah-pensyarah dalam bidang halal untuk berjumpa dengan pengasas Halal Navy sendiri, which is sekarang ni aplikasi Halal Navy ni semakin rancak digunakan untuk pelajar Muslim khususnya untuk melihat kedai-kedai atau restoran halal dan juga tempat-tempat untuk solat. So kepada sesiapa yang ingin datang ke Jepun boleh download aplikasi Halal Navy dan boleh tengoklah banyak prefecture, banyak restoran dan di setiap prefecture lah untuk tengok restoran halal dan juga tempat solat berdekatan. Okay, seterusnya. Okay, ini juga kita membuat perbincangan halal bersama ahli majlis perbandaran di Jepun, antaranya di Kobe, Kyoto, Nara dan juga Osaka. Jadi kita pihak Japan Dakwah Center menjadi middleman untuk pensyarah-pensyarah dan juga pihak majlis perbandaran untuk set meeting tentang halal dan membincangkan apa cara untuk kita menjadikan Jepun ni sebagai Muslim friendly country, di mana seperti kita sedia maklum mereka semua di Jepun sendiri memang sangat dekat dengan Islam punya cara hidup. Hanya tinggal mereka punya iman sahaja. Jadi dalam masa yang sama kita Japan Dakwah Center mengambil peluang untuk connectkan pensyarah dan juga bidang-bidang halal dan juga kepada prefecture di Jepun untuk membincangkan tentang halal sendiri. Okay, seterusnya. Okay, ini juga sama, kita membuat perbincangan halal di universiti-universiti di Jepun, antaranya Wakayama University, ada juga di Osaka University dan lain-lain. Terusnya. Okay, selain daripada itu, bukan sahaja kita mengambil peluang dalam penyelidikan halal, kita juga mengadakan lawatan ke pusat pendidikan di Jepun. Dan mostly setakat hari ini, ada beberapa buah universiti yang telah bersama kami untuk mengadakan lawatan sambil belajar. Antaranya adalah universiti daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UiTM, dan juga KUPU SB Brunei, College Universiti Perguruan Islam Sri Begawan Brunei. Dan juga ada daripada Tadika di Malaysia. Terusnya. Ini juga sama. Ini antara gambar-gambar yang tempat kami lawati. Antara universiti, Tadika dan juga badan-badan tempat-tempat macam museum, tempat untuk belajar, melihat. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada itu, kita juga adakan kerjasama dalam perniagaan halal di Jepun.
bukan sahaja fokus kepada restoran Mahathir sendiri, kita juga mengambil peluang dengan halal industri player di Jepun, di mana mostly diusahakan oleh warga Indonesia, warga Pakistan dan juga warga Jepun yang belum Muslim. Oleh itu, kami sebagai Japan Dakwah Center mencari peluang cara bagaimana untuk bekerjasama dengan mereka dan dalam masa yang sama memberi petunjuk ajar tentang bidang halal tersebut dengan idea daripada Malaysia sendiri. Okey, selain daripada itu, kita juga menjadi konsultan trip halal. Ada juga lawatan daripada penyelidikan, daripada pensyarah-pensyarah, antaranya pensyarah UiTM sendiri, pensyarah UPSI, pensyarah UKM dan lain-lain. Okey, setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Encik Afwani. Okey, terima kasih kepada Zakir Hasan. Okey, saya ada soalan yang berkaitan dengan pelajar intern. Kan Zakira terangkan tadi yang pelajar intern boleh intern di Japan Dakwah Center ni. So, kiranya apa je course yang boleh apply untuk internship dekat Japan Dakwah Center? Okay, terima kasih Cik Afwani atas soalan. Okey, seperti yang sedia maklum, memang JDC adalah pusat dakwah dan juga mementingkan latar belakang Islamik. Tetapi kami tidak terikat kepada para pelajar yang daripada latar belakang Islamik sahaja. Kami juga open internship program kepada semua bidang, antaranya bidang-bidang IT, bidang medik juga ada. Macam before ni kita dah pernah dapat daripada intern daripada bidang medik, bidang animasi dan banyak lagi. Sebenarnya kita hanya fokus asalkan orang pelajar tersebut berminat untuk mengambil pengalaman, untuk datang ke Jepun, untuk melihat Islam di Jepun dan juga berminat untuk berdakwah bersama-sama pihak Japan Dakwah Center. Kami amat mengalu-alukan kehadiran kalian. Jadi untuk yang bertanya, jika anda daripada kos bukan Islamic background, tak mengapa, kita tetap menerima permohonan daripada semua, insyaAllah. Cuma untuk kita akan buat sort jugalah untuk tarikh-tarikh start intern dan sebagainya supaya tak berlaku clash yang terlalu ramai pada satu masa ke satu masa. Okey, terima kasih kepada Zakir Hasan atas jawapan yang diberikan. Jadi dengan ini jutaan terima kasih diucapkan kepada yang diraihkan Zakira Imana, Anis Husna, Muhammad Afif, Sofwan Ahmadun dan Saifah Azri di atas segala penerangan dan perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita akan teruskan ke sesi soal jawab iaitu Q&A. So, sekiranya hadirin dan hadirat yang ingin bertanyakan sebarang soalan mengenai permohonan intern, aktiviti dan lain-lain, para hadirin boleh mengajukan soalan itu di ruangan komen Facebook, live Facebook. Okey, kita teruskan ke sesi soal jawab. Baiklah, soalan pertama daripada Razwan. Wujud ke Islamfobia di Jepun? Diminta speaker untuk menjawab. Dipersilakan. Assalamualaikum. Okay, saya cuba jawab untuk soalan Islamfobia ni. Okay, seperti yang sedia maklum, betul, di Jepun merupakan negara minoriti Muslim dan juga banyak salah faham tentang Islam itu sendiri di Jepun. Oleh itu, setakat yang saya pernah tinggal di Jepun selama beberapa bulan, setakat ini mereka tidak terlalu drastik lah. Contoh, mereka nampak kita Muslim pakai tudung dan juga berpakaian menutup aurat dan sebagainya, dan kita juga solat. Kadang-kadang kita ada solat di kawasan-kawasan yang bersih di tempat awam juga. Jadi setakat ini
memang betul ada macam news mengatakan Islam ni adalah Islam mereka adalah Islamfobia dan sebagainya. Tapi setakat pengalaman saya sendiri macam biasalah mereka akan pandang-pandang dan juga ada yang bertanya juga apa yang kami sedang buat dan sebagainya. Jadi kami menjawab dengan cara yang baik lah, which is kami sembahyang macam tu, kita terangkan dengan cara yang baik. Dan tak ada masalah pun dan diorang pun hormati juga kita punya cara, adat dan budaya kita lah. Dan dalam masa yang sama kita pun boleh memberi tunjuk ajar tentang kewujudan Islam itu sendiri. Sebab mungkin ada di kalangan mereka yang tidak mengetahui langsung tentang agama Islam atau mungkin mereka hanya tahu Islam tu adalah teroris disebabkan oleh media-media barat. Jadi itulah kita punya cara selain daripada kita intern di JDC dan anda semua sebagai pelancong ke Jepun boleh juga sambil-sambil melancong boleh juga menunjukkan etika yang baik lah kiranya. Sebabkan kita pun dah memberi tanggapan Muslim itu sendiri dengan memakai pakaian aurat dan dalam masa yang sama sikap Muslim itu sendiri di negara luar juga perlu diambil kira. Jadi setakat ini tak ada masalah lah untuk kita nak buat cara kita sendiri di negara luar. Harap Mungkin menjawab ya. Terima kasih. terima kasih kepada Zakir Hassan. Saya harap jawapan Zakir Hassan tadi menjawab persoalan dari Razwan. So kita beralih ke soalan yang kedua iaitu daripada Aisyah Nazri berkaitan dengan keluarga angkat. Adakah pelajar boleh pilih sendiri atau memang ditetapkan? Dipersilakan untuk menjawab. Okay, baiklah. Terima kasih saudari Afwani untuk soalan tadi. So, berkenaan pemilihan keluarga angkat, biasanya memang akan ditetapkan dan dipilih oleh JDC lah mengikut kesesuaian pelajar intern. Ini untuk mengelakkan isu di kemudian hari lah. Jadi, kepada pelajar yang akan intern nanti, jangan risaulah, semua keluarga memang yang dipilih memang ramah dan baik. Jadi rebutlah pula untuk intern bersama JDC dan nikmatilah pengalaman yang menarik bersama keluarga angkat warga Jepun nanti. Cuma kami akan memilih tu, JDC akan memilih tu berdasarkan gender lah yang utamanya untuk memudahkan pihak keluarga angkat dan juga pelajar intern sendiri. Okay, terima kasih kepada Anisan atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi kita soalan yang ketiga daripada Ikin. Saya nak tanya, kalau nak join internship di Japan Dawa Center ni, perlu ke fasa bahasa Jepun? Dipersilakan untuk menjawab soalan. Okey, baiklah. Saya cuba untuk menjawab soalan tadi. Jadi, mengikut pengalaman kami intern di JDC, sebenarnya tak adalah sampai perlu fasih berbahasa Jepun. Sebab selagi mampu untuk berkomunikasi dalam English, tak ada masalah untuk intern di JDC lah. Tapi kalau pelajar mampu untuk berbahasa Jepun, sangat beri benefit lah untuk pelajar tersebut. Sebabnya lebih mudah untuk berinteraksi dengan keluarga angkat dan juga lebih senanglah untuk pergi ke mana-mana untuk naik densha iaitu train. Kiranya lebih mudahlah untuk faham jika tahu berbahasa Jepun. Okey, maksudnya untuk internship dekat Japan Dawa Center ni tak menekankan untuk belajar fasih dalam bahasa Jepun. So, soalan yang terakhir daripada Liana Reza. Kalau nak mohon internship, boleh kontak melalui apa yang paling mudah? Itu saja. Okay, terima kasih atas soalan Liana Reza. Dia ada dua soalan sebenarnya. Okay, soalan pertama, ya betul, JDC masih lagi membuka peluang untuk menjalankan latihan industri di Japan Dawa Center. Setakat ini kami open untuk bulan 1. Bulan 1 ni kami dah start open juga.
Dan bergantung juga kepada waktu memohon praktikal universiti lah. Kalau daripada pihak universiti. Kalau personal, bila-bila juga boleh follow up dengan pihak kami. Okay, kelayakan seperti yang saya pernah cakap tadi, untuk kelayakan walaupun bukan background Islamik, kita juga open kepada semua background asalkan mereka berminat dan tak culture shock. Itu yang paling penting supaya bila datang Jepun tu boleh kiranya bersama-sama dengan tim JDC sendiri, seperti kita buat aktiviti street dakwah, program-program pertukaran budaya di JDC bersama warga Jepun dan sebagainya. Okay, dan untuk permohonan pula, kita ada email sendiri untuk internship. Jadi saya boleh mention kat sini ke? Okay, untuk yang berminat untuk intern di JDC, boleh menghantar ke permohonan, menghantar resume dan juga tarikh expected untuk start intern di email email sabar. Sekejap ya. Okay, intern intern @jdc@gmail.com. Okay, nanti pihak universiti akan send juga email tu di chat box. Okay, itu sahaja. Dan jika nak bertanya soalan juga boleh DM di Instagram JDC sendiri, iaitu japan.dakwah.center V1 atau V2. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Zakir Hassan atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi nampaknya masa telah mencemburi kita. Jadi kiranya soalan tadi soalan terakhir yang perlu dijawab oleh para speaker kita. Okey, jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Anisan dan Zakir Hassan di atas jawapannya kepada persoalan-persoalan yang dianjurkan sebentar tadi. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya juga melaksanakan program ini bersama-sama. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Akademik Pengajian Islam Contemporary atas peluang yang diberikan untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai Japan Dakwah Center. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat secara langsung maupun di sebalik tabir, dan tidak dilupakan juga kepada semua hadirin dan hadirat yang memeriahkan lagi suasana program pada pagi ini. Sebelum berakhirnya program kita pada pagi ini, majlis akan diteruskan dengan sesi bergambar. Jadi saya akan mulakan. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okey. Dengan alhamdulillah dengan ini maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Diharapkan dengan program ini kita dapat memberi 1001 manfaat buat kita semua. Jadi perlu diingatkan juga kepada para hadirin untuk mengisi borang kehadiran di QR code yang diterterakan di skrin. Peringatan juga yang link pendaftaran dan link kehadiran adalah link yang berbeza. Jadi sekiranya sesiapa yang ingin mendapatkan e-sijil untuk program ini perlulah mengisi link kehadiran ini. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis pada hari ini, saya Afwani Najihah binti Abdul Jamil selaku pengerusi majlis pada pagi ini mewakili pihak penganjur iaitu Japan Dakwah Center ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan tutur kata, tersilap bicara dan segala kekurangan sepanjang kami mengendalikan program pada pagi ini. Maka dengan ini kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.